Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, cikgu akan sambung bab 2 tingkatan 1 sejarah tingkatan 1 iaitu zaman air batu. Sambungan kepada pelajaran kita pada sebelum ini ya. Okey. Okey, setiap benda dekat dunia ni dia mesti ada ciri. Okey, ciri itu adalah menggambarkan pada sesuatu perkara tersebut. Termasuklah zaman air batu. Okey, sekarang kita akan tengok satu persatu apakah ciri-ciri zaman air batu. Okey, untuk memudahkan kamu buat nota, cikgu sarankan kamu salin sahaja nota dekat buku nota dengan menggunakan slide yang cikgu kongsi di sini. Okey, ini sambungan. Okey, permulaan dia untuk sebelum ni, slide sebelum ni dah belajar, boleh cari dekat channel cikgu yang sama. Okey, salin saja lebih mudah lah berbanding kalau awak nak buat. Tapi kalau nak buat sendiri pun terpulang. Okey, kita tengok ciri-ciri zaman air batu. Yang pertama, ciri fizikal dia permukaan air laut membeku. Okey, maksudnya air laut tu dia beku, jadi kita boleh jalan atas dia. Sebahagian besar bumi diliputi salji. Sebahagian besar, maksudnya tak adalah sepenuhnya bumi tu adalah salji, sebahagian besar. Okey, kalau awak tengok cerita Ice Age, okey, contohnya Ice Age 5 tu yang dalam poster yang cikgu tunjuk sebelum ni. Okey, kalau awak tengok dia macam ada satu macam ada dua lapisan bumi tau. Satu atas yang ais dan satu bawah macam macam lapisan bumi yang macam kita sekarang, macam dalam hutan yang ada pokok, ada tanah. Nak dapat gambaran boleh tengok dalam filem tu. Maksudnya tak adalah bumi ni sepenuhnya air batu. Dia ada juga yang tak diliputi salji. Kemudian aras laut. Okey, permukaan air laut membeku, paras air laut rendah. Okey, pulau bersambung dengan tanah besar. Okey, paras air laut rendah sebab air dia beku. Okey, pulau bersambung dengan tanah besar. Jadi kita boleh berjalan. Macam kita belajar sebelum ni kan. Manusia di Australia dia boleh boleh berpindah ke Asia Tenggara dengan menggunakan jalan darat. Sebab apa jalan darat? Sebab air batu tu, air laut tu batu, jadi kita boleh jalan. Dia membeku, kita berjalan lah sebab pulau bersambung dengan tanah besar. Kemudian suhu dunia masih sejuk, kawasan kutub dan benua Eropah dipenuhi salji. Okey, dah nama pun air batu lah, mestilah sejuk kan. Okey, binatang di kawasan tanah pamar yang sejuk terdapat badak dan mammoth. Okey, tanah pamar. Kemudian tumbuhan utamanya ialah rumput dan pokok renek. Maksudnya pokok-pokok tinggi tu tak banyak, tak ada, sikit. Kebanyakan dia rumput atau pokok renek ni pokok yang rendah. Kemudian kehidupan manusia hidup secara nomad, mereka memburu binatang. Apa maksud nomad? Nomad ni maksudnya berpindah randah. Okey. Jadi dia akan duduk satu tempat tu dalam satu kumpulan, kemudian bila sekeliling punya hasil tu dah habis, dia akan bergerak ke tempat lain. Dan selain daripada dia makan tumbuhan, dia juga makan binatang. Jadi sebab itulah ada aktiviti memburu binatang. Okey, seterusnya, bila berlakunya zaman air batu akhir, okey, apa yang berlaku pada bumi, pada fizikal bumi bila zaman air batu akhir ni bermula adalah bentuk fizikal bumi berubah. Okey, fizikal tu apa yang kita nampak, apa yang kita boleh rasakan, bentuk dia dah berubah. Apa yang berubah? Sungai dan tasik mula terbentuk. Okey, maksudnya ais mula cair kan. Jadi kita dah nampak pembentukan sungai dan tasik, dan kita nampak mana darat tanah yang kita boleh pijak dan mana sungai tasik yang kita perlu berenang. Kemudian binatang zaman Pleistocene mula pupus. Okey. Kalau awak tengok dekat gambar yang belah kanan tu, atas tu adalah tasik, kemudian bawah kita boleh nampak macam pulau. Kemudian manusia menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Okey, manusia mula sesuaikan aktiviti harian. Okey, maksudnya kalau sebelum ni sejuk, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat dah berbeza dengan bila bumi dah semakin panas. Okey. Seterusnya, bumi mengalami perubahan iklim, maksudnya berubah cuaca. Okey, sebelum ni sejuk. Okey, kemudian berubah kepada cuaca yang lebih panas. Okey, macam mana dalam gambar yang belah kiri atas tu kan. Okey, nampak lebih panas, sebelum ni sejuk. Okey, sebab bumi mengalami perubahan iklim. Okey, seterusnya adalah kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, Asia Tenggara terdiri daripada 11 negara. Okey, kalau awak tengok bola kan, AFF Suzuki Cup, itu adalah negara-negara Asia Tenggara. Antaranya adalah Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Timor Leste, dan seterusnya lah, ada 11 negara Asia Tenggara.
Okey, apa yang berlaku adalah kesan perubahan zaman air batu ni bila zaman air batu akhir bermula. Okey, sebelum 10,000 tahun lalu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah pangmar yang luas terbentang dan menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan yang dikenali sebagai pentas Sunda. Okey, kalau awak tengok negara bumi sekarang ni, okey, bila awak nak pergi Singapura, boleh tak awak jalan kaki? Boleh kan? Sebab ada tambak, ada jambatan yang menghubungkan antara Malaysia dan Singapura. Jadi awak boleh lalu lintas jambatan tu, betul tak? Tapi kalau tak ada jambatan tu, awak kena berenang atau awak kena naik bot ke, awak naik kapal ke untuk sampai daripada Johor tu, sempadan tu, untuk sampai ke Singapura. Okey, begitu juga kalau awak nak pergi Indonesia, tak bolehlah jalan kaki, kena melainkan kalau awak dekat Sabah Sarawak tu kan. Okey, contohnya macam sekarang kita dekat Pasir Gudang, nak pergi Sabah Sarawak, kita kena naik kapal terbang sebab tak ada daratan yang menyambungkan antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Tapi dulu tak. Dulu masa zaman air batu, kawasan besar Asia Tenggara, kebanyakan Asia Tenggara ni adalah kawasan tanah pamah yang di mana air laut tu dia membeku. Jadi kita boleh jalan atas dia. Okey. Jadi kita boleh jalan. Dia adalah macam satu kawasan daratan yang luas. Okey. Itu dulu. Okey. Jadi bila kepulauan Sumatera, Jawa, Borneo berada di atas pentas Sunda dan kawasan yang besar, darat yang besar kita boleh jalan ni, okey, masa zaman batu dipanggil sebagai pentas Sunda. Itu nama dia pentas Sunda. Di kawasan yang dihubungkan melalui daratan menyatukan Burma, Thailand, Laos, Vietnam, Kemboja, Semenanjung Malaysia, Singapura dan Borneo. Dia sambung. Okey, kecaran air batu peringkat akhir zaman Holocene. Jadi masa zaman Holocene tu air batu mula cair. Okey, kalau awak tengok pada rajah tu, okey, nampak tak kuning, yang kawasan yang berwarna kuning ditutupi dengan kawasan yang berwarna macam kelabu cair tu kan. Okey, maksudnya apa? Yang kuning tu adalah kawasan daratan yang asal macam sekarang. Kawasan daratan asal macam sekarang. Manakala warna kuning yang mana warna kelabu ni adalah ais. Ais. Jadi masa zaman air batu tu, itulah yang ais yang menutupi kawasan ni menyebabkan dia adalah satu kawasan daratan yang besar. Sebab itulah orang daripada Australia tu boleh ikut jalan darat je untuk sampai ke Asia Tenggara. Sebab itu semua air batu. Kita boleh jalan atas air batu. Air batu kan keras, kita boleh jalan. Okey, dan kawasan ini dipanggil sebagai pentas Sunda. Pentas Sunda Okey. Okey, jadinya bila sampainya kepada zaman Holocene di mana air batu mula cair, apa yang berlaku adalah tenggelamnya pentas Sunda. Maksudnya pentas Sunda tu kan kawasan yang tadi kelabu tu, okey, yang air batu tu yang kita boleh jalan atas dia. Jadi bila suhu makin meningkat, air batu mula cair, maka kawasan tu tenggelam. Jadi yang muncul adalah kawasan darat saja macam mana sekarang. Okey, jadi kita dah tak boleh lagi untuk bergerak atas daratan sebab air batu dah cair. Okey, lepas tu barulah kita nampak rupanya ada kepulauan seperti Sumatera, Jawa, Borneo pada hari ini. Baru nampak rupanya ni daratan, yang ni lautan. Dulu sebab semuanya air batu, kita tak perasan. Okey, lepas tu mulalah terbentuknya sungai dan tasik. Kemudian pembentukan Teluk Siam, Selat Melaka dan Laut Jawa. Pergerakan manusia di sekitar Asia Tenggara. Okey, kemudian Asia Tenggara menjadi tumpuan mamalia bersaiz besar dan sederhana. Okey. Okey, cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, tengok gambar yang belah kiri tu. Okey, itu adalah pentas Sunda. Okey, yang hijau tu adalah daratan macam ini kita sekarang. Yang kuning tu adalah ais, dia tutup ais. So, jadi itu kawasan macam kawasan padang yang besar. Okey, dan gambar belah kanan pula adalah yang sekarang. Okey, bila air batu cair, baru air paras laut meningkat, maka kita baru nampak mana sebenarnya darat, mana sebenarnya laut, dan kita dah tak boleh lagi lah bergerak ke satu kawasan-kawasan yang diliputi air laut tu. Dah tak boleh gerak jalan kaki macam dululah. Sebab air batu dah cair, nak gerak kena berenang atau naik bot, naik kapal sebagainya.